Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, Ustazah minta semua anak-anak untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, alhamdulillah. Apa khabar anak-anak? Ustazah doakan semoga anak-anak sentiasa dalam keadaan baik di rumah. Baik, hari ini kita akan masuk pelajaran baru iaitu pelajaran ke-13 Mad Silah. Mad Silah. Jadi boleh buka muka surat ke-54 sebagai rujukan. Baik. Pertama-tama sekali kita akan mengenal terlebih dahululah apakah pengertian Mad Silah. Mad Silah ni dari segi bahasa dia bermaksud bersambung. Bersambung. Silah, bersambung. Itu dari segi bahasa, dari segi lughah. Tapi dari segi istilah, itu dari segi hukum tajwid, apa yang bersambung di sini adalah apabila huruf ha dhamir. Ha dhamir sebelum dan selepasnya terdapat huruf yang berbaris. Sebelum dan selepasnya terdapat huruf yang berbaris. Itu pengertian mad silah. Jadi, bahagian-bahagian mad silah. Kita ada dua jenis mad silah. Yang pertama, mad silah qasirah. Yang kedua, mad silah tawilah. Kalau mad silah qasirah, ia bermaksud ha dhamir bertemu dengan huruf selain hamzah. Ha dhamir bertemu dengan huruf selain hamzah. Ini kamu kena ingat ya. Ha dhamir dia jumpa dengan huruf selain daripada hamzah. Kalau ini dia bertemu dengan hamzah. Silah tawilah. Ha dhamir bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ini dalam dua kalimah. Okey. Itu perbezaan mad silah qasirah dan juga mad silah tawilah. Ha bertemu dengan selain hamzah. Maksudnya ha jumpa dengan selain daripada hamzah. Kalau ni ha dhamir, ha dhamir. Kalau dhamir maksudnya ha dia begini. Ha jumpa dengan hamzah. Hamzah. Dalam dua kalimah. Okey. Jadi, kalau mad silah qasirah ni dia ha dhamir berjumpa dengan selain daripada hamzah. Jadi kita pangkah tu hamzah. Jadi berapakah kadar bacaan kalau ha dhamir berjumpa dengan selain daripada hamzah? Kalau kita sambung, kalau kita wasal, kita akan baca ha tu sebanyak 2 harakat. Ha tu kita baca sebanyak 2 harakat. Tapi kalau kita waqaf, kita berhenti, maka kita akan matikan bunyi ha tu. Macam mana tu Ustazah? Nak faham? Okay, kita tengok contoh dalam kalimah. Contoh dalam kalimah. Nampak kan? Amaluhu. Amaluhu wa huwa. Okay. Apa tadi hukum bacaannya? Kalau kita sambung hak tadi sampai habis, kita akan baca hak ni 2 harakat. Amaluhu wa huwa. Begitu. Amaluhu wa huwa. Ataupun amaluhu habita. Itu kalau kita sambung. Contoh lagi, maluhu wa ma, maluhu wa ma. 2 harakat kan. Kita baca hu tu panjangkan 2 harakat sebab kita wasal. Tapi kalau kita mahu berhenti, contohnya kita mahu berhenti pada huruf ha tadi, maka kita akan baca amaluh. Amaluh. Kemudian sambung balik wa huwa. Begitu. Amaluh. Ataupun innahu.
kamu mau berhenti contohnya di dekat hu tu kan. Innah. Ha tu kita kasih mati. Kita matikan bunyi ha. So, kita berhenti. Faham? Okay, saya harap kamu faham. Seterusnya kita tengok kepada mad silah tawilah. Mad silah tawilah apa tadi? Ha dhamir dia bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Jadi macam mana mau baca? Baca dia adalah kalau kita wasal, kalau kita sambung, maka kita akan baca panjang 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Tapi kalau kita berhenti, kita waqaf, maka kita akan matikan ha tadi. Jadi fokus kita di sini tengok dekat ha dhamir. Ha dhamir. Contoh yang ni, mad silah tawilah bihi. Kalau kita wasal 4 atau 5 ya. 4 atau 5. Jadi baca panjang 4 atau 5. Bihi idh qultum. Itu kalau kita wasal. Tapi kalau kita mau berhenti dekat hi tu pun boleh. Tapi ha ni akan dimatikan. Dia jadi bih. Kemudian idh qultum. Ataupun yang kedua, contoh kedua, ma lahu akhladah. Nampak? Hu tu tadi, so kita mau sambungkan bacaan ni, kita baca 4 atau 5. Tapi kalau kita mahu berhenti dekat malah, dekat ha dhamir tadi, maka kita akan baca mati ha tu. Malah. Kemudian barulah akhladah. Tapi kalau sambung malahu akhladah. Begitulah sampai habis. Kemudian kita akan tengok contoh yang berikutnya, iaitu mad silah qasirah dalam ayat dan juga mad silah tawilah dalam ayat Quran. Jadi saya punya ni kurang terang. Saya harap kamu nampak ya. Jadi di sini kamu nampak yang pertama sekali kita ada mad silah qasirah dalam ayat, iaitu ha berbaris hadapan. Ha kita, ha dhamir kita berbaris hadapan. Tengok. Mana lagi? Ha kita berbaris hadapan. Okey, jadi macam mana kalau mad silah qasirah tadi? Kalau wasal 2 harakat. Kalau berhenti, kita matikan bunyi ha tadi. Jadi macam mana mau baca? Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Kita baca hu tadi 2. Sebab kita sambung sampai habis ayat ni. Kita sambung. Tapi kalau kamu berhenti di sini, kamu waqaf di sini, kita akan matikan bunyi ha. Qala ya Nuhu innah. Begitu. Innah. Kemudian laisa min ahlik. Seterusnya contoh kedua. Jadi hu di sini memandangkan yang mad silah qasirah, iaitu hu bertemu ha dhamir ni bertemu dengan selain daripada hamzah, maka kita boleh baca 2 harakat. 2 harakat. Contoh, kalau kamu wasal, kita baca 2. Yatajarra'uhu wa la yakad. Yatajarra'uhu wa la yakad. Tapi kalau kamu mahu berhenti di sini, yatajarra'uh, kamu akan matikan ha. Matikan ha. Baik. Okey. Seterusnya ha baris bawah. Okey. Sekarang ha baris bawah. Ini pun sama juga hukumnya. Memandangkan ha di sini bertemu dengan selain daripada hamzah, iaitu huruf nun, bertemu dengan huruf lam. Kamu nampak kah?
Ha di sini bertemu dengan huruf selain daripada hamzah, iaitu bertemu dengan huruf nun dengan lam. Maka kalau kamu mahu sambung, kamu akan baca dua harakat. Tetapi kalau kamu berhenti, kamu akan matikan bunyi ha. Dia akan jadi hadhihi naqah, kan? Tapi kalau kamu berhenti, hadhih, begitu. Sama juga macam ni. Hadhihi lanakunanna. Hadhihi, dua harakat. Kemudian kalau berhenti, hadhih. Begitulah. Berdasarkan pengertian tadi. Okey, seterusnya mad silah tawilah dalam ayat. Kalau mad silah tawilah, ingat ke tadi, iaitu ha dhamir berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Jadi ha dhamir berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Ha dhamir tu dia boleh jadi ha baris hadapan, boleh juga menjadi ha baris bawah. Lebih kurang macam atas tadi. Ha baris depan, tengok ha ni baris depan, yang ni pula ha baris bawah. Qabrihi, dunihi. Okey. Jadi kalau kamu jumpa ha dhamir ni, dia berjumpa dengan hamzah, maka ia dikategorikan silah tawilah. Silah tawilah. Jadi kalau silah tawilah, kamu boleh baca dua jenis. Pertama, 4 atau 5 harakat. Yang kedua, kamu matikan ha. Matikan ha. Matikan ha. Contoh, yang ini kalau kamu wasal. Kalau kamu sambung saja. Wa warithahu abwahu. Wa warithahu. Baca 5 atau 4. Wa warithahu abwahu fali ummihi thuluth. Okey. Tapi kalau kamu baca daripada awal kan, fa in lam yakul lahu waladu wa warithah, kamu mau berhenti. Wa warithah boleh. Ni kamu mau berhenti dekat ha. Tapi kalau kamu mau sambung, yakul lahu waladu wa warithahu abwahu. 4 atau 5 kalau kamu mau sambung. Sama juga macam ha yang baris bawah. Wala taqum ala qabrihi innahum kafaru. Kamu mau sambung, maka baca 4 atau 5 pada ha tadi. Tapi kalau kamu mau berhenti, wala taqum ala qabrih, maka kamu matikan dekat ha. Sama juga di sini. Amittakhadhu min dunihi alihata. Kalau kamu sambung, kamu baca 4 atau 5. Tapi kalau kamu berhenti, kamu matikan ha. Amittakhadhu min dunihi. Kamu matikan. Kemudian lihatan qul hatu burhanakum. Okey, itulah dia mad silah tawilah. Mad silah tawilah dengan mad silah. Okey. Jadi, sebagai latihan, Ustazah minta kamu buka muka surat 58. Kamu jawab latihan pertama. Latihan pertama iaitu apakah erti mad silah, berapa bahagian, hukum bacaan. Kemudian kamu kelaskan mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Contoh yang pertama, hadihi ummatukum. Okey. Nampak di sini. Ha dhamir bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Mad silah qasirah ataupun tawilah. Mad silah tawilah. Kalau mad silah qasirah,
Ha dhamir dia bertemu dengan selain daripada hamzah. Okey? Okey, Ustazah harap kamu faham dengan pembelajaran kita hari ini. Jika ada sebarang soalan boleh tanya Ustazah. Kalau kamu dah faham, kamu boleh komen di ruangan komen YouTube ini. Dan sekiranya ada masalah boleh bagi tahu Ustazah. Okey? Jadi Ustazah bagi kamu ni latihan, boleh hantarlah nanti selepas kamu selesai. Okey, terima kasih. Itu sahaja.